اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah barulah dengar suara orang. Kan orang dah tak sudi dah nak bercakap, semua nak senyap je kan. Baik. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla memanjangkan usia kita hingga malam ini untuk nak memberi peluang kepada kita menerus membuat amal soleh yang termampu. Dan alhamdulillah malam ini kita sambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan larangan. InsyaAllah pada malam ini kita melihat pada surah Al-Baqarah. Masih lagi pada surah Al-Baqarah. Kerana surahnya surah yang panjang. Kita nak melihat pada ayat yang ke-104. Ayat 104 insyaAllah. Pada muka surat ke-16. Maaf. Pada muka surat 140. Minta maaf. Ayat 140. 104 terbalik. Ayat 1. Betul ke ayat ni? Betul saya rasa 104. Kejap. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah Baik, ayat kamu 104. katakan ra'ina. Saya tersalah. Tengok. Muka surat yang ke-16, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-104. Baik, kita baca insya-Allah. Firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya, katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah yang sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Baik. Dalam Quran Najib Ayat ada footnote ke? Ra'ina 104. Ada Ustaz? Sekejap ya. Kan? Saya baca Ustaz punya Ustaz ni. Okey. Saya take time. Dah. 43. Ra'ina bermaksud perhatikanlah kami. Tetapi orang-orang Yahudi bersungut mengucapkannya sehingga yang mereka maksudkan ialah ru'una, yang berarti sangat bodoh, sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW. Masya-Allah. Oleh yang demikian, Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna, yang sama maksudnya dengan ra'ina. Baik. Ayat ke-104. Ayat yang berbentuk larangan, iaitulah larangan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman agar la taqulu ra'ina, agar jangan berkata ra'ina. Yang bunyi dia dalam bahasa Arab lah. Yang bunyinya dalam bahasa Arab kita pun rasa macam kita tak pakai perkataan ra'ina ni. Kan ada siapa pernah guna perkataan ra'ina ni?
Tak pernah. Tak tahu Ustaz. Perkataan ra'i pernah guna? Ra'i ada. Ra'i pernah kita bahas perkataan kita pun kan. Ra'i. Baik. Perkataan ra'ina seperti yang Haji dah sebutkan tadi footnote-nya. Orang Yahudi ini kalau cerita tentang orang Yahudi, maka kisahnya berada di mana? Mekah. Madinah, Ustaz. Madinah Ustaz. Kisahnya berada di Madinah. Kenapa di Madinah? Orang Yahudi banyak berniaga di Madinah, dia menantikan kedatangan Rasul yang akhir zaman di Madinah. Masya-Allah. Jawapan Haji Nuria sangat tepat. Sangat tepat. Bukan tepat, dia sangat tepat. Mungkin kerana Haji Nuria sekarang menyedut udara Switzerland, dia segar, so lain macam. Hari ni tak jalan Ustaz, terkeletihan sangat. Rehat. Dapat peluang lah join. Kalau tak dapat join. Alhamdulillah. Orang Yahudi, kalau cerita tentang orang Yahudi, kisahnya adalah latar belakangnya di Madinah, bukan di Mekah. Kerana Mekah latar belakangnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Yahudi, mereka berada di Madinah. Mereka tinggal di Madinah. Mereka standby di Madinah. Kenapa? Kerana dalam kitab mereka menyebutkan bahawa nanti Nabi akhir zaman dia akan tinggal di Madinah. Maka mereka siap-siap dah duduk di Madinah itu. Yang dulu namanya adalah, saya ingat nama lama. Nama lama dia adalah Yathrib. Masya-Allah. Rupanya tak kurang hebat juga udara Malaysia ni. Nama lamanya adalah Yathrib. Maka orang Yahudi dia standby dah siap menunggu di Madinah sebab dia tahu nanti Nabi akhir zaman akan sampai kat situ. Maka bila cerita tentang Yahudi, kisahnya latar belakang adalah ketika di Madinah. Baik. Orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka adalah orang yang memegang ekonomi di Madinah. Sebelum ketibaan Nabi SAW, mereka yang pegang. Mereka ada pasar, mereka ada ladang-ladang kurma yang besar. Dan dua puak selain daripada Yahudi yang berada di Madinah itu namanya apa dia? Dua nama. Bani Nadir. Tak, yang selain daripada Yahudi. Dua puak selain daripada Yahudi. Apa? Ansar. Ada dua. Ansar itu dalam tu ada dua. Apakah dia? Bahasa Kifti tak? Kifti. Yang kita sebut sebagai Ansar. Ansar tu ada dua. Gabungan dua kabilah. Waris dan Muhajirin, masya-Allah. Aus dan juga Aus Ansar. Ansar pula dah. Aus dan juga Khazraj. Khazraj. Aus dan juga Khazraj. Masya-Allah. Ada dua. Ansar dalam tu ada dua, Aus dan juga Khazraj. Dulu sebelum ketibaan Nabi SAW, Aus dan juga Khazraj memang duk bergaduh. Musuh tradisi. Zaman berzaman, berkurun-kurun, musuh tradisi. Dan mereka ini mendapat backup daripada siapa? Daripada Yahudi. Yahudi, dia ada 3 golongan besar, antaranya yang Haji sebut tadi, Bani Nadir. Dan kita ada Bani Qainuqa. Ada Bani apa lagi? Zaifah. Bani? Quraizah. Quraizah. Masya-Allah. Masya-Allah. Baik. Kalau buat kuis ni seronok kan. Info-info ni semua masya-Allah. Majoriti tahu. 3 golongan Yahudi di Madinah, ada Qainuqa, ada Nadir dan juga Quraizah. Maka dua golongan yang kabilah Arab ini, Aus dan juga Khazraj, dia meminta pertolongan daripada Yahudi ni lah. Jadi dia punya backup sebab dia orang duk bergaduh ada masalah. Maka yang menguasai Madinah secara umumnya adalah orang Yahudi. Maka bila tiba Nabi SAW, dan orang Yahudi ini memang dah bercampur dengan penduduk Madinah, maka sudah tentu apa-apa aktiviti yang dilakukan oleh orang Islam juga adanya di situ orang-orang Yahudi. Berniaga, ke pasar,
kan berjalan-jalan di dalam di dalam Madinah itu akan berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi mereka juga ada kadang-kala ada di antara mereka yang masuk dalam majlis Nabi SAW. Dia dengar apa yang Nabi sampaikan, syarahan. Orang dulu panggil syarahan kan. Kita kan panggil kuliah, orang dulu kan panggil syarahan. Kan siapa tu? Apa adalah Allahumma salli Muhammad. Apa tu? Pak Maun. Pak Maun. Cerita Piramli Pak Maun. Kan dia siap-siap dia kata kat isteri dia nak keluar pergi dengan syarahan. Kan. Nak pergi dengan syarahan. Maka orang Yahudi dulu dia mendengar syarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berkumpul sahabat, Nabi menyampaikan nasihat, Nabi bercakap, ada antara orang Yahudi yang datang duduk dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Nah itu perkara yang biasalah sebab dia dikira macam satu penduduk kampung kan datang kan. Kita sekali buat majlis ada datang orang kaum India, datang kaum Cina. Perkara yang biasa kerana kita memang dah duduk dalam satu komuniti. Baik. Maka ada suatu ketika orang Yahudi berada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila mereka nak Nabi ini beri perhatian kepada mereka. Sebab ramai Nabi SAW bila bercakap baginda akan tengok dan menghadap muka orang yang berada di depan dia. Maka dia akan pusing lah kan. Tapi orang Yahudi ini dia nakkan bila nak tarik perhatian Nabi SAW, maka dia akan kata ra'ina. Dia akan kata ra'ina. Dan mereka biasa menggunakan nafas ini dalam majlis Nabi SAW. Mereka biasa guna. Mereka biasa. Kenapa? Kerana lafaz ini juga adalah lafaz yang orang Arab ketika itu pernah dengar. Bukanlah satu lafaz yang asing yang tak tahu maksud dia apa benda. Yang dia pernah dengar dan dia tahu ini maksudnya adalah suruh bagi perhatian. Kan? Minta lafaz untuk nak bagi perhatian ataupun nak suruh tengok dia. Kan? Maka orang Yahudi berterusan menggunakan lafaz ini ra'ina ketika dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lafaz ini dia boleh membawa maksud yang baik dan juga membawa maksud yang tak baik dalam bahasa Yahudi. Dalam pemahaman orang Yahudi. Kata ra'ina itu dia boleh maksud baik dan juga maksud yang tak baik. Ada double meaning, kita sebut sebagai double meaning. Kalau dia dari sudut zahir, perkataan ra'ina maksudnya tengok kami ataupun bagi perhatian dekat kami. Tetapi dalam bahasa mereka juga ia membawa maksud bodoh. Dan membawa maksud apa? Tadi Jaya sebutkan dalam footnote, Jaya sebutkan perkataan apa? Ada lain ke daripada bodoh? Tak ada. Bodoh sekali, yang paling Sangat bodoh. bodoh, sangat bodoh. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Ru'unah Ustaz, ru'unah. Ha? Ru'unah. Ru'una. Ru'unah maksudnya yang berarti sangat bodoh. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Depa tak kata ru'ina, depa kata ru'unah yang berarti sangat bodoh sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW. So perkataan ru'una dengan ra'ina perkataannya lebih kurang kan. Sebab itu dia ada boleh bawa kepada dua makna. Dalam bahasa mereka itu juga bermaksud sesuatu yang bodoh ataupun yang tersangat bodoh. Tersangatlah bodoh. Baik, maka bila mereka pakai perkataan ni dah biasa pakai dan maka para sahabat yang dengar daripada orang Yahudi ni pun mereka pun dah mula guna perkataan tu. Sebab bila orang Yahudi sebut kan dan perkataan tu mereka fahami maknanya adalah suruh bagi perhatian, maka para sahabat pun guna. Dan bila orang Yahudi bercakap dekat Nabi tak ada tegur pun. Nabi okey je. Maknanya perkataan tu okey lah kan. Okey lah untuk digunakan sebab Nabi tak tegur pun. Ketika mana orang Yahudi menyebutkan perkataan tersebut. Kan? Mungkin Nabi meraihkan adat orang Yahudi kerana mungkin itulah perkataan yang biasa digunakan dalam kalangan mereka. Maka Nabi biarkanlah orang Yahudi itu gunakan perkataan ra'ina itu. Dan difahamilah maksudnya itu nak minta perhatian. Maka bila Nabi tak tegur kerana mungkin meraihkan adat orang Yahudi, kebiasaan mereka, maka para sahabat pun ikutlah menggunakan perkataan tersebut.
Lalu turunlah ayat ini, Allah melarang para sahabat daripada menggunakan perkataan tersebut kerana ia membawa makna yang boleh yang buruk, kan, bahkan boleh merosakkan akidah. Dia bawa makna yang buruk. Kerana dia bukan saja bawa maksud sesuatu yang orang yang sangat bodoh, kan. Dia juga digunakan untuk maksud tolonglah tolonglah awasi kami. Perhatikan kami. Maksudnya tolong jaga. Bukan tolong bagi perhatian je, tolong tengok, tapi macam tolong jaga kami. Macam nak minta tolong supaya tolong jaga. Maka dia perkataan yang sangat buruk yang digunakan oleh orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Allah sebutkan pada Nabi SAW agar orang Islam menukar penggunaan perkataan. Kerana perkataan ra'ina adalah perkataan yang menghina Nabi SAW. Dan orang Yahudi dia memang menggunakan perkataan-perkataan yang begitu, yang lebih kurang, kan, ataupun double meaning, kan. Orang Yahudi bila cakap ra'ina itu antara niatnya mereka adalah juga nak mengejek ataupun menghina Nabi SAW. Tapi para sahabat bila mereka berkata ra'ina, memang betul-betul mereka minta Nabi beri perhatian kepada mereka. Maka Allah turunkan ayat yang ke-104 ini memberitahu kepada orang-orang yang beriman. Memberitahu dalam ayat ini adalah ayat yang berbentuk larangan. Baik. Allah memulakan dengan surah wahai orang-orang yang beriman. Allah nak bagi tahu dalam ayat ini satu perkara yang mana perkara ini juga dilakukan oleh orang bukan Islam. Akan tetapi apa yang Allah nak sebutkan ini adalah khusus untuk orang yang beriman sahaja. Tentang perkataan ra'ina agar jangan digunakan. Maka orang yang bukan Islam itu tidak tertakluk dalam bahagian yang disebutkan ini. Maksudnya kalau orang Yahudi nak terus gunakan perkataan itu dia orang punya hal. Akan tetapi siapa yang merasakan dirinya itu adalah orang yang beriman, dia kena elak, dia kena berhenti daripada menggunakan perkataan ra'ina. Maka Allah menyuruh wahai orang-orang yang beriman, tak seru kepada wahai manusia. Wahai manusia tak seru. Kan, sedangkan ada je dalam ayat lain diserukan kepada ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi ayat ini Allah khususkan hanya untuk orang yang beriman. Sedangkan yang memulakan perbuatan itu adalah orang Yahudi, orang bukan Islam. Sepatutnya Allah serulah kepada semua manusia. Betul tak? Akan tetapi antara perkara yang kita pelajari dalam ayat ini ialah betapa agama ini, kan, dia tidak la ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk orang lain untuk masuk ke dalam agama ini. Ataupun tak ada paksaan bagi orang lain untuk nak kena ikut aturan dalam agama ini. Kalau dia bukan orang Islam. Sebab itu Allah yang khususkan, ya ayyuhallazina amanu. Allah seruan itu, larangan itu Allah hanya bagi pada orang beriman saja. Allah sebut ya ayyuhan nas. Kerana mereka itu bukan orang yang beriman, mereka tidak tertakluk dalam larangan-larangan ataupun suruhan yang Allah perintahkan. Maka untuk mereka apa yang mereka nak amalkan. Akan tetapi orang yang nak beriman, mereka ada peraturan yang perlu mereka ikuti. Orang lain tak ada lah. Dia nak buat sendiri punya peraturan, sendiri punya cara, itu terpulang kepada mereka. Agama tak pernah memaksa orang bukan Islam untuk mengikut cara Islam. Paksa solat ke, nak paksa puasa ke, paksa keluarkan zakat ke, tak ada. Mereka ikut cara mereka lah, terpulang pada mereka. Maka Allah mulakan ayat ini dengan Allah khususkan seruan itu pada orang-orang yang beriman sahaja. Memberitahu kepada kita bahawa tidak ada paksaan untuk orang yang bukan Islam untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Islam. Akan tetapi, so dia memberitahu kepada kita sebentar.
tiada paksaan bagi orang bukan Islam untuk mengikut peraturan dalam Islam. Baik. Yang kedua, ia juga memberitahu kepada kita bahawa orang Islam ada peraturan yang perlu diikuti. Sebenarnya yang perlu dipatuhi. Kerana Allah khususkan seruan itu pada orang yang beriman. Seorang beriman, seruan itu untuk mereka, maka mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu kepada mereka untuk mereka ikut ataupun untuk mereka tinggalkan. Untuk dia buat ataupun untuk dia tinggalkan. Baik. Maka Allah melarang orang beriman pada ayat ini, la taqulu ra'ina. Janganlah kamu kata ra'ina. Allah menyuruh para sahabat ketika itu agar berhenti daripada menggunakan perkataan tersebut apabila ingin mendapatkan perhatian Nabi SAW. Para sahabat ketika mana mengucapkan perkataan itu, mereka memang benar nakkan perhatian daripada Nabi SAW, kerana mungkin ada persoalan ataupun pertanyaan yang hendak diajukan. Akan tetapi orang Yahudi menggunakan perkataan itu untuk menghina Nabi SAW. Maka Nabi menunjukkan kepada kita adalah kita menghukum seseorang berdasarkan kepada zahir dia. Kita menghukum seseorang berdasarkan kepada zahir dia. Ketika mana orang Yahudi gunakan perkataan ini, Nabi tak ada fikir pun sesuatu yang kalau bahasa kita lah, tak adalah macam su'zon. Tak ada su'zon. Dia dengar orang Yahudi guna perkataan itu, Nabi anggap mungkin itu perkataan yang biasa digunakan dalam adat mereka, masyarakat mereka, maka Nabi biarkan. Nabi hukum kepada yang zahir. Akan tapi siapa yang tegur daripada agar tidak menggunakan perkataan ini lagi, Allah yang tegur. Kenapa Allah tegur? Kerana Allah tahu isi yang dalam hati. Yang dalam hati Allah yang tahu. Nabi tak tahu. Nabi hanya tahu apa yang berada pada zahir sahaja. So zahirnya perkataan tu nampak baik, maka Nabi biarkan sahaja, Nabi tak tegur. Dan begitulah diajarkan agama ini, kita menghukum sesuatu itu pada yang zahir yang kita nampak. Kita tak perlu siasat pada apa yang berada di dalam hati itu. Tak perlu siasat. Kan? Kalau kita lihat orang yang contohlah, yang budak-budak yang macam mak rempik ke, datang surau masjid. Kan? Kita hukum pada yang zahir. Kebiasaan orang datang surau nak juga masjid, nak bersolat. Kan? Jangan kita sangka bahawa ini nak rimbat tabung masjid dan sebagainya lah. Kan? Kerana kita menghukum itu dengan yang zahir, bukan dengan apa yang berada di dalam hati, kerana kita tak akan pernah tahu apa sebenarnya yang berada di dalam hati dia. Kan? Seperti mana yang kisah yang terjadi kepada para sahabat. Ingat tak kisah seorang sahabat ketika berperang, dia melawan seorang orang kafir, lalu ketika mana pedang lelaki kafir tersebut jatuh, tercampak kan, terlepas daripada tangan dia, dan lelaki itu jatuh ke tanah. Maka sahabat tersebut bersedia nak membunuh dia. Ketika itu apa lelaki itu buat? Lelaki itu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ingat tak kisah ni? Siapa ingat kisah ni? Siapa pernah dengar? Kira kisah yang masyhur di Malaysia ini. Kisah seorang sahabat yang dia lawan dengan orang kafir, tapi bila dia dah menang lawan tu, orang kafir itu dah jatuh, dia nak bunuh. Waktu dia nak bunuh, ketika itu orang tersebut mengucap 2 kalimah syahadah. Akan tetapi sahabat itu terus bunuh dia juga. Terus bunuh dia. Betul ataupun tidak perbuatan tersebut? Betul ataupun tidak? Tak betul. Baik. Tapi kalau kita berada, sampailah situasi tersebut pada Nabi SAW. Lalu sahabat tersebut, Nabi bertanya, dan sahabat tersebut berceritalah tentang apa yang terjadi. Dia orang dua tengah lawan, dan orang kafir tersebut pedangnya terjatuh ke tanah. Lalu sahabat tersebut berjaya menjatuhkan dia, dan ketika nak bunuh, pedang dah ada di leher,
dia mengucap dua kalimah syahadah, akan tapi sahabat tu terus bunuh. Kalau kita berada di situasi tersebut, saya kira saya personally akan lakukan sama seperti sahabat tersebut. Sebab apa? Sebab dia mengucap waktu pedang dah ada dekat leher, betul tak? Sedangkan awal tadi dia melawan, dia lawan. Bila pedang ada kat tangan dia, dia melawan. Tapi bila pedang dah tercampak daripada tangan dia dan dia tak boleh nak buat apa, pedang sahabat berada di leher dia, dia dah di ambang maut, ambang kematian, memang confirm mati punya. Waktu tu baru dia mengucap. Maka kita logiknya kita rasa macam dia mengucap ni ikhlas ke tak ikhlas? Tak. Logiknya tak ikhlas. Sebab dia mengucap waktu yang genting macam tu. Kalau dia nak mengucap, dia akan mengucap awal-awal tadi. Betul tak? Waktu mula-mula lawan ataupun tengah lawan tu, dia mengucap dah. Ya, tapi bila dah nak kena bunuh baru dia mengucap. Maka ikut logiknya dia mengucap itu mengucap yang tidak ikhlas. Sahabat tersebut menceritakan keadaan tersebut kepada Nabi SAW. Lalu apa yang Nabi SAW respon? Nabi bertanya, adakah engkau belah dada orang tersebut? Adakah engkau belah dadanya hingga engkau melihat isi hatinya? Nabi ulang lagi, adakah engkau membelah dadanya hingga engkau melihat, mengetahui isi hatinya? Nabi ulang lagi, adakah engkau membelah dadanya hingga engkau melihat, mengetahui isi hatinya? Sahabat tersebut berkata, Nabi terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Hingga dia kata, aku rasa macam aku ni nak korek satu lubang dan aku nak kambus diri aku dalam lubang. Sebab apa? Aku tak nak dengar Nabi tanya soalan. Maksudnya apa? Maksudnya perbuatan yang dilakukan betul ataupun salah? Salah. Salah. Kan? Kenapa? Kerana sesuatu itu dihukum berdasarkan kepada zahir. Kita tak tahu apa yang sebenarnya berada dalam isi hati kita. Contoh kalau kita kat rumah tanya anak, kan, dah solat ke? Kan anak kata dah. Kan, tapi kita pun macam was-was. Ya ke? Tak nampak pun solat, rambut tak basah pun, seluar apa tak nampak pun, lengan baju tu basah ke, seluar tu basah ke, kan? Kita jadi apa? Was-was. Maka agama Nabi mengajarkan kita dan agama mengajarkan kita apa? Hukum pada apa yang zahir. Kalau kita tanya pada anak, dah solat ke? Anak kata dah solat, sudahlah. Zahir ni kita hanya berhukum dengan yang zahir. Lain daripada itu, Allah yang akan menghukumnya. Maka dalam ayat ini, Nabi menghukum berurusan dengan apa yang berada pada zahir. Orang Yahudi, Nabi tak fikir pun dia orang ni cakap ada maksud yang lain, ada double meaning dan sebagainya, tak. Tapi yang memberitahunya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka antara pengajaran yang kita ambil pada ayat ini adalah lihat pada zahir. Lihat pada zahir. Kerana ramai orang, kan, kadang termasuk pun kita, kan, kita jumpa orang kali pertama, itulah kali pertama kita jumpa dia. Tapi hati kita dah cakap macam-macam. Macam kita dah kenal dia lama, betul tak? Tengok, Muhammad ni poyo je. Muhammad ni muka dia muka tipu orang. Muka scammer. Muhammad ni dia cakap cerita ni semua dia nak belagak lah ni. Tak ada lain ni. Kan? Itulah kali pertama kita jumpa dia pun. Tapi hati tu berkata-kata macam dah kenal lama dah dengan orang tersebut. Maka agama mengajarkan kita agar lihat pada zahir. Lihat pada zahir. Jangan kita sibukkan tentang apa yang berada dalam hati. Kerana banyak dalam sejarah dan hingga hari ini berapa ramai orang yang ditertipu dengan siapa? Dengan Pak Haji, dengan Tok Lebay, dengan orang yang pakai kopiah, dengan orang yang pakai jubah, dengan orang yang berjanggut, dengan orang yang pakai baju Melayu warna hijau, butang sampai atas. Berapa ramai orang yang tertipu, kan? Kenapa? Kerana kadang-kadang orang mengambil kesempatan, kan, atas kezahiran itu. Maka kita kita jangan first terus tengok je orang, kita terus nak tahu dia ni sombong, dia ni begini, dia ni begini. Jangan lihat pada zahir. Mungkin orang yang pakaiannya itu macam apa? Macam budak Isak Gam, kan? Pakaiannya saja, tapi dia orang yang baik dan memang pakaiannya macam tu, kurus kepingnya macam tu, macam ada seorang tu
dia resdung, makanlah ubat resdung. Kan? Duk bersin, maka baru sampai lalok, mata merah sesemua. Kan? Masuk dalam toilet dekat petrol station, keluar pada toilet ada polis. Polis tahan dia nak pergi buat urine test. Sebab nampak zahir dia macam budak isap gam. Baik. Maka Nabi SAW berurusan dengan orang dengan melihat pada zahir. Sebab itu orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka itu diraihkan oleh Nabi sama macam para sahabat yang lain. Sama. Nabi tak bukan tolak mereka ke tepi, tak. Nabi raihkan mereka sama. Kalau Nabi berada dalam majlis, mereka dulu orang yang sampai dan duduk dekat dengan Nabi, Nabi raihkan. Kalau mereka datang untuk nak berjumpa dengan Nabi, bertanya soalan dan sebagainya, Nabi raihkan. Walaupun mereka datang dengan pelbagai tujuan. Kan kita dah lalu pada surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat yang ke-12, yang Allah sebutkan, wahai orang beriman, jika kamu nak berjumpa dengan Nabi, maka pergi sedekah dulu sebelum nak jumpa dengan Nabi. Kenapa Allah turunkan ayat tu? Sebab turunnya ayat, antaranya ialah sebab orang munafik ini duk sibuk jumpa dengan Nabi, duk sibuk duduk dengan Nabi, bertanya soalan, konon-konon nak berbincang, nak bertanya, nak merancang, hingga membuatkan Nabi sibuk. Sedangkan niat mereka itu bukan nak belajar, bukan nak tahu tentang agama, bukan benar nak bertanya, akan tapi mereka nak dilihat sebagai orang-orang yang penting, duduk dengan orang-orang besar. Kan? Nak tengok, dia ni selalu ada lepak dengan Nabi ni, mesti orang yang penting ni, Nabi duk selalu jumpa dia, macam ada discussion dengan dia, orang macam orang yang penting. Orang munafik datang jumpa Nabi dengan pelbagai tujuan. Tapi adakah Nabi menghalau mereka? Tak. Nabi tak halau. Nabi raihkan. Kenapa? Nabi menghukum kepada apa yang pada zahir dia. Zahir dia datang nak tanya soalan, Nabi raihkan. Nabi raihkan. Kecuali apabila datang larangan daripada Allah Azza wa Jalla, baru ketika itu Nabi akan buat. Dan antaranya ialah ketika ini datangnya larangan daripada Allah Azza wa Jalla agar jangan menggunakan perkataan ra'ina. Maka bila turun ayat ni, barulah Nabi sebut, bacakan kepada para sahabat, dan para sahabat maklum bahawa mereka kena berhenti daripada menggunakan perkataan tersebut. Baik. La taqulu ra'ina, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Dalam terjemahan meletakkan maknanya kita beri perhatian. Waqulu unzurna, dan katakanlah unzurna. Unzurna ni maksudnya lihatlah pada kami. Nazara, lihatlah kepada kami. Perkataan asalnya adalah apa? Nun, zat dan juga ra. Nun, za dan juga ra. Nazara, lihat. Baik, itu spek. Spek itu, spek mata disebut nazarah. Nazaratun. Satu yang digunakan untuk melihat. Baik, maka Allah melarang dan Allah tukarkan perkataan, Allah berikan alternatif untuk daripada perkataan ra'ina tukar kepada unzurna, yang membawa maksud yang sama, perkataan yang untuk meminta perhatian. Baik. Ustaz, Ya, soalan. Silakan. Ra'ina tu bahasa Yahudi, Ustaz. Jusnya perkataannya. Ya. Dia adalah perkataan Yahudi. Unzurna? Unzurna ada perkataan bahasa Arab. Oh, okey. Unzurna adalah perkataan bahasa Arab lah. Nun, za dan juga So jadi orang Yahudi tak akan panggil unzurna lah. Orang Yahudi ketika mana turun ayat ni, so waktu tu mereka macam, kalau dia orang terus menggunakan perkataan ra'ina, maka waktu tu jelaslah yang dia orang nak masukkan itu adalah yang buruk, nak menghina Nabi. Sebab dah ada alternatif lain. Para sahabat menggunakan perkataan unzurna, kan? Maka para sahabat adalah majoriti ketika bersama dengan Nabi. Orang Yahudi ada tapi dia minoriti. So sepatutnya dia kena ikutlah perkataan yang ramai orang pakai tu. Dah jadi macam perkataan official lah. Akan tapi kalau mereka ketika itu menggunakan perkataan, masih lagi menggunakan perkataan ra'ina, waktu tu tahulah memang betul
yang mereka nakkan adalah menghina Nabi SAW. Dan orang Yahudi ini mereka memang suka dengan perkataan-perkataan yang maknanya lebih kurang ataupun double meaning. Kita pernah lalu pada peristiwa yang lebih kurang begini. Kat mana? Kalau sebut pernah lalu tu maknanya siapa yang ada masuk kelas tadabbur lah. Kelas tadabbur tu. Pernah lalu pada ayat yang, pada kisah yang begini. Pada surah yang ke-58, surah Al-Mujadalah ayat yang ke-8. Surah 58 ayat yang ke-8. Pada muka surat 543 210. Berbisik Muka secara surat rahsia 543. tu Ustaz. Yang berbisik secara rahsia tu. Muka surat 543 surah Al-Mujadalah surah yang ke-58 ayat yang ke-8. Baik, kita nak baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون في الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Terjemahan. Tidakkah engkau memerhatikan, wahai Muhammad, akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah. Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat dengan lafaz, bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan Allah kepadamu. Dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad utusan Tuhan, maka sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka Jahannam yang mereka akan dibakar di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Dalam ayat ini ingat kisah ni. Kita lihat fokusnya adalah pada wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Dan apabila mereka, iaitu orang Yahudi yang datang berjumpa dengan Nabi SAW, diorang bagi salam, tapi bukan salam yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita pernah dengar kan kisah ni? Kisah yang kita assalamu alaikum. Yang diorang bagi adalah assamu alaikum. Assamu sahaja. Tak hilang dia punya apa? Hilang dia punya lam tu hilang. Hanya tinggal ni je. Assamu sahaja. Hilang dia punya lam alif dia. Tapi kalau sekali dengar assalamu kan bunyinya macam lebih kurang. Bunyinya macam lebih kurang. Beginilah. Tapi assamu ini maknanya apa? Maknanya kecelakaan. Besar berdosa lah kan? Itu isim. Sa dengan sa. Ini celaka lah kan? Kecelakaan, kehinaan, asam juga bermaksud macam keracunan. Keracunan.
maka dia mengucapkan perkataan yang lebih kurang. Begitu yang orang Yahudi suka, perkataan yang lebih kurang yang ada double meaning, kan? Sebab itu yang cara Nabi SAW, Nabi akan berkata dengan perkataan yang jelas. Perkataan Nabi dalam hadis menyebutkan baginda ini adalah orang yang perkataannya itu disifatkan sebagai jawami'ul kalim. Perkataan baginda adalah jawami' al-kalim. Al-kalim. Kalim tu kalimah Jawab tu jawab lah. Betul. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Al-kalim tu kalimah lah. Kalimah. Asalnya kita semalam dah belajar kan. Semalam dalam bahasa Arab kita belajar jamak, taksir kan. Mufrad dia adalah kalimah. Kalimah. Jamaknya kalimat. Kalimat ataupun kalim, ada dua. Untuk perkataan kalimah ada dua. Kalimat ataupun kalim. Kalimat ataupun kalim. Dalam bahasa Arab ada setengah perkataan yang dia ada dua bentuk jamak. Ada dua bentuk jamak. Itu lagi antara kelebihan bahasa Arab. Dan perkataan kalimah dia ada dua, kalimat dan juga al-kalim. Al-kalim ini bentuk jamak taksir. Baik, jawami'. Jawami' maksudnya apa? Jawami' dia lebih kurang Jawab lebih kurang dua macam jamak. Jamak. Kita pernah dengar jami', masjid jami'. Masjid jami'. Apa maksud jami'? Jami' maksudnya perhimpunan, sesuatu yang terhimpun. Maka perkataan Nabi adalah jawami'ul kalim. Perkataan yang kalau kita nak terang, kalau literally dia perkataan-perkataan yang terhimpun. Perkataan-perkataan yang dihimpunkan. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan dengan jawami'ul kalim ialah perkataan yang sedikit tetapi tepat. Perkataan yang sedikit tapi maknanya banyak. Maknanya padat, mendalam. Itu perkataan Nabi SAW. Itu Nabi dia tak guna bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang berpusing-pusing ni, tak ada. Nabi gunakan bahasa yang direct yang boleh difahami hatta orang Arab Badui yang tak pergi sekolah itu, dan dengar pun dia boleh faham perkataan. Itu Nabi SAW. Dia tak guna perkataan yang berbunga-bunga, berbelit-belit, berkias-kias pelbagai, dia tak guna. Nabi guna perkataan yang terus straight, yang mudah untuk difahami. Akan tapi berbeza dengan orang Yahudi, cakapnya itu adalah cakap yang berpusing-pusing, cakap yang berbelit-belit. Samalah macam sahabat karib dia, iaitu orang munafik. Orang munafik cakapnya itu berbelit-belit, cakapnya itu berpusing-pusing. Beza dengan Nabi, cakapnya itu straight, cakap itu kalau dia nak cakap A, dia akan sampaikan A. Dan dia tak ada berpusing-pusing. Nak sampai ke A itu dia pusing-pusing. Akhirnya ada setengah orang tak faham pun yang nak disampaikan itu adalah A. Maka orang Yahudi bagi salam pada Nabi, tapi bukan salam yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bunyinya macam lebih kurang sama, tapi dia bermaksud yang berbeza. Apa makna dia sekali lagi Ustaz? As-samu tu? As-samu tu maksudnya kecelakaan ataupun kehinaan. Kecelakaan. Kecelakaan ataupun kehinaan. Kita doakan kesejahteraan, tetapi orang Yahudi mendoakan kecelakaan. Doakan kecelakaan. Maka ini perangai orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka memang suka perkataan yang berkias-kias ataupun perkataan yang double meaning. Sebab itu dalam masyarakat kita pun sama. Orang suka guna perkataan yang double meaning, kan? Orang suka guna perkataan yang double meaning. Maka itu perkara yang Nabi SAW tidak gunakan dalam percakapan baginda. Baginda percakapannya itu fasih, percakapannya jelas. Kalau ada poin perkara yang penting yang Nabi nak sampaikan, Nabi akan ulang 3 kali. Kalau perkara yang penting Nabi nak sampaikan, Nabi akan ulang 3 kali. So bila Nabi ulang 3 kali satu perkara tu, maka para sahabat tahu ini perkara yang penting. Nabi akan ulang sebanyak 3 kali.
Kan? Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, perkataan Nabi banyak simple. Kan? Orang tanya kat Nabi, apakah amalan yang terbaik? Nabi jawab simple je, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Straight. Tak ada berpusing-pusing. Tak adalah Nabi jawab dalam kehidupan kita ini, kita akan berhadapan dengan pelbagai dugaan dan juga cabaran. Maka dalam nak menghadapi dugaan dan cabaran itu yang datang daripada orang yang berada di sekeliling kita, maka yang terbaik untuk kita adalah bersabar dalam setiap perkara yang kita. So ayat tak panjang, Nabi straight, la taghdab. Simple. Dan orang tanya Nabi, apakah amalan yang terbaik? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha. Solat pada awal waktu. Simple, straight, mudah difahami. Tak ada perkara yang berbelit-belit. Baik. Dalam ayat ini Allah melarang orang Islam daripada menggunakan perkataan ra'ina, sahabat daripada menggunakan perkataan ra'ina dan tukarkan perkataan itu kepada perkataan unzurna. Baik, dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, perkataan ini diberi perhatian. Perkataan adalah perkara yang diberi perhatian oleh Al-Quran. Dan ketika mana nak memilih perkataan, dan ketika mana nak berkata-kata, seseorang itu kena memilih perkataan. Kenapa? Kerana ada perkataan yang Allah redha dan ada perkataan yang Allah tidak redha. Ada dua jenis perkataan. Ada dua jenis perkataan. Satu adalah perkataan yang Allah redha. Satu lagi perkataan yang Allah tidak redha. Baik. Kita lihat pada surah yang keempat ayat 108. Surah yang keempat ayat 108. Pada muka surat 96. Muka surat 96 surah An-Nisa, surah yang keempat ayat yang ke-108. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Terjemahan. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Dalam pada itu, mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Padahal Allah ada bersama-sama mereka ketika mereka merancangkan pada malam hari. Kata-kata yang tidak diredai oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Ketika mana mereka merancang pada malam hari, ma la yarda minal qaul. Kata-kata yang tidak diredai oleh Allah. Maka dalam ayat sedang kita bincangkan ini, perhatian yang Allah nak manusia berikan, orang beriman berikan Allah pada apa? Adalah pada perkataan. Penting. Padahal dia adalah simple je. Ra'ina, berapa perkataan? Satu. Unzurna, berapa perkataan? Satu. Tapi satu perkataan pun Allah beri perhatian. Dan Allah minta orang beriman agar beri perhatian pada setiap perkataan. Bukan pada setiap perkataan, pada setiap patah perkataan. Kena bagi perhatian. Dia bukan hanya setakat macam apa yang saya rasa nak cakap, saya cakap. Oh tak. Lepas tu nanti saya tarik balik. Kalau dalam parlimen, saya tarik balik. Senang dia cakap, saya tarik balik.
dia bukan hanya perkataan yang kita nak cakap, kita cakap kemudian kita minta maaf, tak. Kerana perkataan dia ada dua. Dia ada perkataan yang Allah redha dan dia ada perkataan yang Allah tidak redha. Maka setiap satu patah perkataan itu Allah dengar dan Allah akan nilai setiap patah perkataan yang disebutkan. Adakah bertepatan dengan apa yang Allah kehendaki ataupun tidak? Adakah Allah redha dengan perkataan itu ataupun tidak? Maka betapa orang beriman ini memberi perhatian pada kehidupan dia. Hingga bukan pada perbuatan yang dia nak lakukan, akan tetapi pada setiap patah perkataan yang dia nak ucapkan. Kadang kita ucapkan perkataan, kita rasa perkataan itu adalah simple. Tetapi betapa perkataan itu yang pendek, yang hanya beberapa patah perkataan, tetapi dia memedihkan hati orang lain. Orang lain terkesan dengan perkataan itu lama. Orang yang cakap tu, dia cakap, lepas tu dia belah dah. Dia dah lupa dah apa yang dia cakap pun. Tetapi orang yang dengar perkataan tu, orang yang ditujukan perkataan tu, sakit hatinya itu panjang. Lama, tak hilang-hilang. Duk tengyang-nyang orang cakap dia, tengyang-nyang orang cakap dengan dia. Dan saya ada semalam seorang tanya kepada saya, anak dia tak nak pergi sekolah. Sebab apa? Anak dia stres. Kenapa anak dia stres? Anak dia stres sebab kawan duk cakap dia gemuk dan juga dia buruk. Dua je. Gemuk, buruk. Dia kata fat, ugly. Dua je. Kesannya apa? Budak tu tak nak pergi sekolah dan dah sebulan dia tak pergi sekolah. Hanya perkataan apa? Gemuk, buruk. Fat, ugly. Dua perkataan sahaja. Kesannya besar tak? Kesan dia sangat besar. Sangat-sangat besar. Sebab itu Allah beri perhatian dalam ayat yang kita bincangkan ini tentang satu perkataan sahaja. Menunjukkan betapa besarnya nilai perkataan itu dalam agama. Hingga Al-Quran menyentuh tentang perihal perkataan. Yang kita rasa tak kisahlah aku nak cakap apa-apa yang aku nak. Cakap aku punya mulut, aku punya suka. Nak cakap apa. Kalau aku salah cakap, aku minta maaf. Tak. Orang beriman, dia berfikir pada setiap patah perkataan yang nak diucapkan. Kerana dalam perkataan, setiap perkataan itu, adanya perkataan yang Allah redha dan ada satu lagi perkataan yang Allah tidak redha. Perkataan yang Allah redha nanti boleh lihat pada surah yang ke-20, ayat yang ke-19. Kenapa perlu beri perhatian kepada setiap perkataan? Sudah tentunya kerana Allah Azza wa Jalla mendengar pada setiap patah perkataan yang kita ungkapkan. Kan? Kalau kita lihat pada ayat yang pertama pada surah Al-Mujadalah, muka surah 542, saya bacakan sahaja. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Allah telah mendengar. Allah mendengar apa? Allah mendengar. Terjemahan letakkan perkataannya adalah aduan. Teks Arabnya adalah apa? Qaul. Qaul ini maksud literally-nya apa? Maksudnya adalah perkataan. Kata sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang diucapkan oleh seorang wanita yang mengadu kepada Nabi SAW berkaitan dengan suami dia. Dan dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. So ini kisah perbincangan dalam surah Mujadalah, seorang wanita yang namanya siapa? Ini kalau siapa ingat ni memang Masya Allah lah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ke ada tulis dalam Masya Allah. Khawlah. Masya Allah. Dia mengadu kepada Nabi, kan? Poinnya apa? Poinnya ialah dia datang mengadu kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang perihal masalah dengan suami dia. Ketika itu Nabi berada pada rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Aisyah besar ke kecil? Besar ke kecil? Sangat kecil. Kecil. Apa? Tak payah cerita, bukan kecil besar ruang tamu kita. Kecil, sama kecil dengan bilik, bukan bilik kita sebab kita masa bedroom. Bilik yang ketiga. Third bedroom yang selalunya dekat dapur tu kan. Besar, kecil je.
bilik Aisyah, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata waktu tu aku duduk di balik tirai. Di balik tirai. Ketika mana Khawlah datang mengadu kepada Nabi, aku duduk di balik tirai. So Khawlah, Nabi, tirai, Aisyah di belakang. Di balik tirai je. Tapi Aisyah kata aku tak dengar sepenuhnya apa yang diceritakan oleh Khawlah kepada Nabi. Aku tak dengar semua butiran apa yang Khawlah cerita. Akan tetapi setelah itu Allah turunkan ayat ini, qad sami Allahu qawla. Sebenarnya Allah telah mendengar aduan perkataan yang diadukan oleh seorang wanita kepada Nabi. Maka Aisyah kata, ya Allah, sungguh maha benar engkau adalah Tuhan yang maha mendengar. Sebab dia ada kat situ pun di balik tirai, dia tak dengar semua apa yang Khawlah adukan pada Nabi. Tapi Allah turunkan ayat ini, Allah sebutkan dia dengar semua apa yang diadukan oleh Khawlah kepada Nabi. Maka sebab itu setiap perkataan itu perlu dipilih. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jalla dia adalah Tuhan yang Sami, Tuhan yang maha mendengar. Dia mendengar pada setiap patah perkataan yang diucapkan. Baik. Perkataan kita setiap hari akan berurusan dengannya. Ada tak setiap hari orang yang dia tak berkata-kata? Tak ada. Orang yang boleh bercakap, saya yakin setiap hari dia mesti akan bercakap. Mesti akan bercakap. Tak mungkin dia tidak bercakap. Dia pasti akan bercakap. Maka sebab itu Al-Quran memberi perhatian kepada perkataan. Kenapa? Kerana kadang-kala kita merasakan perkataan yang kita sebutkan itu, ucapan, ayat yang kita ungkapkan kepada seseorang itu adalah perkara yang simple. Akan tetapi di sisi Allah, dia adalah satu perkataan, satu ayat yang sangat besar kemurkaannya. Kita lihat pada surah yang ke-24 ayat ke-50. Surah ke-24 ayat ke-50 pada muka surat 356. Sebentar. Sebentar, buka ayat ni. Sebentar maaf, ayat 15. Ayat 15. Ayat yang ke-15. Surah ke-24, ayat yang ke-15. Muka surat 351. Muka surat 351, surah An-Nur. Surah yang ke-24, ayat yang ke-15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Terjemahan, yaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya, dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, padahal ia pada sisi hukum pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. wa tahsabunahu hayyinan. Kamu rasa perkataan yang kamu dah cakap tu benda dia simple, macam tak ada benda. Perkataan yang ringan, perkataan yang alah tak ada apalah. Akan tetapi betapa perkataan itu di sisi Allah azim. Di sisi Allah satu perkara yang besar dosanya. Dan kita rasa perkataan itu perkataan yang biasa. Biasa kita dengar sekarang kan, anak-anak sikit-sikit je keluar daripada mulut itu mencarut. Sikit-sikit keluar daripada mulut itu mencarut. Kalau sekali cakap tu kena keluar satu carut. Itu baru nampak up to date, nampak hipster.
Kalau cakap tu keluar, tak ada keluar perkataan do ke, kan, perkataan yang adik-beradiknya tu tak rasa macam tak cool, kan. Perkataan kena keluar, perkataan yang tak baik itu kena ada. Itu untuk anak-anak. Dan untuk manusia kita secara umumnya, kan, betapa perkataan yang kita cakap dekat orang, kita rasa macam perkara itu simple, tetapi di sisi Allah dia satu perkara yang besar Paling dosa dia. besar. Kita rasa simple, hayyinan, perkataan yang biasa je, kan. Kita cakap dengan orang, kita apa, laser-laser sikit ke, kan. Tapi di sisi Allah, perkataan itu adalah perkataan yang besar dosa. Betapa satu perkataan itu yang nak diungkapkan, Al-Quran meletakkan asas untuk perkataan yang nak dikeluarkan daripada mulut itu adalah apa? Apakah asas untuk setiap perkataan yang nak keluar daripada mulut seseorang tu? Asasnya apa? Yang sah. Yang sah. Dalam teks Arabnya diletakkan ilmu. Ilmu. Setiap perkataan yang nak keluar daripada mulut, dia perlu berdasarkan kepada ilmu. Perlu berdasarkan kepada fakta. Perlu berdasarkan kepada sesuatu yang sah. Bukannya dia main cakap sahaja. Main ikut mulut dia nak keluar apa, dia main cakap saja apa yang dia nak cakap. Kan Nabi SAW sebutkan, kafa bil mar'i kadhiban ay yukallima bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta, penipu, pembohong apabila dia bercakap setiap apa yang dia dengar. Dia dengar je, dia cakap. Dia dengar sahaja, dia cakap. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kalau perkataan itu datang daripada saya, daripada seorang ustaz, macam mana? Post dalam WhatsApp terus. Kena ada fakta. Bukti. Kena ada rujukan dia. Ada ilmu. Kena ada rujukan dia. Walaupun datang daripada seorang ustaz, daripada seorang tok guru, daripada seorang syekh, daripada seorang habib, apa pun, sampai je kepada kita. Kalau kita terus sampaikan kepada orang lain tanpa kita semak dulu, maka Nabi kata cukuplah orang ini digelar sebagai seorang pendusta, penipu, pembohong. Oh iya ke? Iya. Dan betapa ramai orang yang dia cakap, cara cakap, kan, amalan yang dicerita ke orang, buat amalan ini, buat amalan ini, buat amalan ini. Tapi bila disemak, tidak ada hadis Nabi menyebutkan perkara yang begitu. Bila disemak, dia bertentangan dengan agama. Last sekali cakap apa? Oh, saya sebutkan je apa yang saya dengar daripada guru saya. Saya cuma sampaikan apa yang saya dengar daripada guru saya. Itu dia punya hujah dia. Dalil dia itu. Saya hanya sampaikan apa yang saya dengar daripada guru saya. Adakah setiap guru itu perkataannya betul? Sudah tentu bukan. Sudah tentu bukan. Maka orang yang walaupun dia kata, saya hanya sampaikan apa yang guru saya kata, maka dia salah. Sebab walaupun dia itu murid, dia tak boleh mempersoalkan guru dia. Mungkin antara adab tak boleh nak persoalkan. Tetapi bila sampai pada tahap ilmu perlu didahului daripada hormat kepada guru. Hak ilmu itu. Kerana agama ini milik Allah. So kena hormat kepada hak Allah, lebih hormat kepada hak seorang guru. Maka walaupun guru sampaikan, saya bukan nak mengajak kita tak hormat kepada guru, bukan. Kan, tetapi nak mengajak kita untuk hormat kepada ilmu yang datangnya daripada Allah. Allah ajarkan perkara itu, semak dulu. Kalau kita apa yang kita dengar sampaikan, Nabi kata cukuplah orang itu digelar sebagai seorang pendusta. Kalau dia bercakap apa yang dia dengar, saya dengar begini, cakap. Dia dengar je, dia cakap, dia cerita, dia sampaikan ke orang. Perkara itu dilarang oleh agama, dan agama menamakan orang itu sebagai orang yang penipu, orang yang pembohong, pendusta. Walaupun dia seorang guru, dia seorang ustaz. Dia kata, saya cuma sampaikan daripada guru saya cakap macam ni. Adakah dia adalah guru? Dia tak ada ke kemampuan untuk nak semak apa yang disebutkan oleh guru dia tu? Sudah tentu dia kena semak sebab dia seorang pelajar, dia kena semak betul ke tak betul. Barulah boleh beramal, barulah boleh sampaikan. Kerana kesan dia besar ke tak? Kesan dia sangat-sangat besar. Kalau orang amalkan, kalau orang percaya, apa jadi? Kan?
apa? Antaranya orang ajar kan. Orang ajar macam-macam. Orang ajar amalan nak masuk hutan supaya tak digigit oleh binatang buas. Nak buat apa? Orang ajarkan baca alam tara kaifa fa'ala rabb. Lepas tu masuk hutan. Bila nak keluar hutan, jangan keluar je, kena sambung, kena buka. Kita dah tutup, so kena buka balik mulut apa binatang-binatang buas tadi. So baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. So terbuka lah balik mulut buas. Dia ajar kan, dan ada orang Pertama kali dengar percaya. Ustaz. Orang percaya perkara-perkara ini. First Kan? time dengar ni. Ini orang kita kan suka amalan-amalan yang macam ni, petua-petua. Orang kita suka. Kita suka. Tapi amalan-amalan dan petua-petua inilah yang kebanyakannya kan tak tepat dengan Nabi dan juga agama ini. Paling banyak kena semak kalau amalan-amalan petua-petua inilah yang kena semak. Kalau kita dapat, aku dapat petua, orang kata macam ni, aku dapat petua, tips macam ni, kita sampaikan, maka kita Nabi SAW gelarkan sebagai seorang penipu, pendusta, walaupun dia adalah seorang guru, dia adalah seorang ustaz. Kerana setiap perkataan yang nak keluar daripada mulut itu, dia perlu berdasarkan kepada ilmu, perlu berdasarkan kepada fakta, baru boleh nak cakap. So kalau tak tahu, lebih baik diam. Kenapa? Kerana hanya dengan satu perkataan ra'ina, tetapi dia mengundang kepada apa? Mengundang kepada kemurkaan Allah SWT. Walaupun dia adalah, kita rasa hayinan, perkataan Allah yang kecil je, perkataan tu tak ada benda. Tapi di sisi Allah dia adalah satu perkara yang besar dia punya dosa dia. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, saya pernah sebutkan hadis ini beberapa kali, bahawa Nabi SAW sebutkan ada orang yang la yatakallamu bil kalimah, dia bercakap dengan satu perkataan yang dia tidak beri perhatian kepada perkataan tersebut. Dia tak fikir dulu, tak fikir panjang, dia cakap je. Dia tak fikir pada kesan apa yang dia akan cakapkan itu. Dia cakap tu, dia tak fikir panjang. Maka dia sebutkan apa? Betapa perkataan itu mencampakkan dia ke dalam neraka Jahannam yang seluas timur dan juga barat. Berapa perkataan? La yatakallamu bil kalimah. Kalimah. Satu perkataan je. Satu perkataan. Tapi satu perkataan itu mencampakkan dia ke dalam neraka Jahannam. Yang jaraknya itu timur dan juga barat. Maka setiap perkataan dalam agama ini penting. Allah beri perhatian. Hingga ayat Quran limited ayatnya. Ayat Quran tu limited, ada 6,000 lebih sahaja ayat. Tetapi dalam 6,000 lebih itu Allah selitkan cerita tentang perkataan, menunjukkan perkataan ini adalah perkara yang sangat perlu diberi perhatian oleh seseorang. Baik, sebab itu Allah seru kepada orang beriman agar perkataannya itu dipilih dengan perkataan yang tepat. Kita lihat pada surah yang ke-33 ayat ke-70. Muka surat 427. Muka surat 427 surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-70. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Terjemahan. Ayat 70. Ayat 70 Ustaz? 70. 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara. Baik. Wow. Bertakwalah kepada Allah. Itu peringatan yang banyak Allah letakkan dalam Quran. Tapi Allah nak highlightkan apa? Wa qulu qaulan sadida. Berkata dengan perkataan yang tepat, perkataan yang benar dalam segala perkara. Betapa Al-Quran menyebut tentang perkataan, betapa Allah sangat mementingkan tentang perkataan
yang kita pandang adalah perkara yang biasa, sedangkan kita berurusan dengan perkataan ini setiap hari. Setiap hari. Maka agama ini memandang tinggi, memandang besar perkataan ini. Kesannya apa? Kesan daripada perkataan ini, kita lihat Allah sebutkan pada ayat yang selepas itu 71. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini semalam yang kita sebut tu aja ya. Ya. Perkataan faza ni, faiz ni. Dia faza, Ha. fauzan, semua pada root yang sama lah. Faiz. Oh, Faza Fauzan. Ini root word dia faza, ini dia punya root fa alif zai. Root word dia. Baik. Kesannya apa? Kesan daripada orang yang berkata dengan perkataan yang tepat dan benar. Kesannya apa? Kesannya supaya ia memberi taufik kepada dia. Kesannya adalah Allah akan memberi taufik kepada dia. Untuk apa? Menjayakan amal-amal kamu. Untuk dia melakukan amalan yang tepat. Untuk melakukan amalan yang tepat. Apa maksud amalan yang tepat? Amalan yang diterima oleh Allah SWT. Amal yang soleh. Sebab orang boleh buat amal, tetapi yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang soleh sahaja. Orang boleh buat amal, kita beramal. Orang bukan Islam pun beramal juga. And kita berinfak. Orang bukan Islam pun berinfak juga. Mereka pun tolong orang. Ada yang puasa, solat juga. Tetapi adakah dikira amal yang soleh? Tak. Maka yang diterima di sisi Allah adalah amal yang soleh sahaja. Maka orang yang menjaga perkataan dia, kesan dia yang akan dia dapati pada diri dia adalah amal-amal dia itu Allah akan berikan taufik. Taufik ni apa? Pimpinan. Agar dia buat satu amalan yang memang betul, tepat, ikut kehendak Allah. Ustaz, dalam ayat tu di mana apa nama ni perkataan yang bagi maksud taufik, Ustaz? Di sini yuslih. Yuslih. Ha, Nescaya dia akan memperbaiki. ya, yuslih memperbaiki. Oh. So kat sini yuslih ni soleh datang kat sini lah. Soleh, Logo dia soleh. sama. Soleh. Soleh. Ha. Dia akan jadikan amal-amal kamu itu amal yang soleh. Dia akan bagi taufik, dia akan memperbaiki. Sebab yang hanya mampu untuk memperbaiki amal seseorang itu adalah Allah. Allah yang akan bagi tahu, Allah akan mendidik kita, bagi ilmu kan, dengan pelbagai cara. Kan kita terdengar, kita terlihat, kita terbaca, macam cara. Tapi dia datang taufik itu pada Allah. Allah nak pimpin kita agar rupanya apa yang aku buat ni salah rupanya. Rupanya apa yang aku buat ni walaupun ramai orang buat tapi rupanya Nabi tak buat. Nabi larang. Nabi tak ajar. Rupanya macam ni yang Nabi buat. Macam ni rupanya nak dapat ikhlas. Siapa yang akan pimpin itu? Allah yang akan bawa kita. Kerana kita beramal. Tetapi yang akan memastikan amal itu boleh diterima, valid adalah Allah SWT. Maka kesan daripada perkataan yang seseorang itu jaga pada diri dia, dia akan memilih perkataan dan hanya berkata perkataan yang tepat dan benar sahaja. Kesannya ialah perbuatan diri pada dirinya itu akan menjadi betul. Betul. Bukankah orang yang dia tepat dengan peribahasa kita? Peribahasa kita sebut apa? Siakap senohong, Lama Lama jadi, duri. anduri. Bercakap bohong, lama-lama jadi menteri, Ustaz. Masya Allah. Allah. Ada orang pandai dia patuh, Ustaz. Saya teringat. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Macam mana bohong boleh jadi mencuri? Daripada perkataan bohong, dia akan efek kepada perbuatan. Di sini Allah sebutkan, kira tepat peribahasa kita. Daripada perkataan yang benar, beri kesan kepada perbuatan. Daripada perkataan yang benar, Allah akan bantu perbuatan dia, amalnya itu jadi amal yang baik. Allah akan bantu dia jadi orang yang baik. Hanya dengan dia buat apa? Hanya dengan dia berkata dengan perkataan yang tepat, perkataan yang benar. Ustaz, Baik. macam saya cakap tadi tu termasuk dalam ayat yang Allah tak redha tu, Ustaz. Maksudnya, Ya, saya dia kata cakap bohong lama jadi menteri. sebab itu dia macam kiasan kan. Ya. Ha. Kira dia masuk peribahasa orang dulu. Orang dulu kan keluar perkataan peribahasa tu berdasarkan pengalaman hidup kan. Betul. Mungkin ini pengalaman hidup zaman kini, itulah dia peribahasa yang baru yang Ha. yang keluar. Jadi adakah kita boleh cakap macam tu? Sebab nanti Allah tak redha kita cakap dah. Kalau perkataan yang kita ungkapkan itu
kita rasa ada asasnya dan benar, kita tahu dengan fakta, maka Apa? kita boleh kita nak cakap apa yang cakap, tapi kena pastikan dengan ilmu. Ada berfakta tak apa yang kita sebutkan itu. Kalau dia berfakta, silakan. Tapi kalau dia tak berfakta, dia hanya setakat ragu-ragu, berita yang sampai, yang kita dengar daripada orang, maka lebih baik kita bahasanya adalah tawakuf, wukuf dulu. Kan wukuf di Arafah tu wukuf dulu. So berhenti sekejap. Bertenang dulu daripada perkataan. Baik, kesannya adalah silakan. Yang tu saya teringat tu bukan siapa. Seorang VC UPM tu dia rasa terkilan dengan menteri pengajian tinggi masa tu, apa nama, doktor apa tu. So lepas tu dia diturunkan jawatan. Daripada VC tu dia diturunkan. Jadi dia buat apa nama itulah peribahasa tu lah. Jadi kan, jadi nak menyebut betapa dia punya orang kata apa, kecewa dia tu kan. Kecewa dia. Kecewa dia. Sebab apa, dia kata cakap bohong pun boleh jadi menteri ni, macam mana. Jadi, tak boleh salahkan dia juga Ustaz, sebab dia pergi mengaji doktor sampai peringkat PhD, balik kerja bertugas jadi vice chancellor. Kena macam tu. Senang-senang. Ada sesuatu yang kan kita tak tahu. Dia ada sesuatu yang mana cadangan dia tak diterima ke, ataupun menteri pertikaikan kewibawaan dia kan. Kawan tu kecewa lama dia keluar yang tu. So dia cakap berdasarkan pengalaman dia lah. Okey lah. Pengalaman dia kan. Ni saya nak tanya dalam ayat ni, dalam ayat 70 dengan 69 ni. Saya pernah dengar imam dan di apa nama ni baca dalam sembahyang. Ada setengah ambil daripada ayat 69, ada setengah ambil daripada ayat 70. Yang mana satu ayat yang kita patut ambil? Boleh mana-mana pun boleh. Asalkan dia penceritaan dia lengkap. Dia tak membawa makna yang tergantung. Tapi 69 ni saya tengok dia lebih cerita kepada Nabi Musa. Sedangkan yang 70 ni dia lebih kepada ya ayyuhalladzina amanu. Ataupun ya ayyuhalladzina amanu juga ya. Cuma yang atas ni sama suruhnya ya ayyuhalladzina amanu. Cuma dia suruh peringatannya lebih khusus, iaitu jangan jadi seperti orang yang mencaci, menyakiti Nabi Musa dengan perkataan. Sebab itu ayat yang ke-70 ni sebut pasal perkataan. Sebab orang Yahudi, mereka menyakiti Nabi Musa. Azau. Mereka menyakiti. Azau ni maksudnya menyakiti. Tapi terjemahan meletakkan mencaci. Dia menyakiti Nabi Musa dengan perkataan. Fabarra'ahullahu mimma qalu. Maka lalu Allah membersihkan Nabi Musa dari segala cacian yang mereka katakan. So ceritanya sama tentang perkataan. Okey, faham. Yang ditunjukkan oleh siapa? Yang ditunjukkan oleh senior kita dulu. Senior kita, orang Bani Israel itu kita punya senior tu, orang Islam yang dulu daripada kita, senior. Maka Allah kata jangan jadi macam orang senior engkau tu dulu, yang dia menyakiti Nabi Musa dengan apa? Dengan perkataan. Maka betapa perkataan ini dia memberi kesan kepada seseorang, hatta pada nabi, seorang nabi sendiri pun. Nabi Musa disakiti dengan perkataan. Nabi SAW juga disakiti dengan perkataan. Disakiti dengan perkataan. Maka sebab itu Al-Quran memberi perhatian kepada perkataan. Kerana hatta seorang Nabi pun tersakiti dengan perkataan. Betapa besar kesan perkataan ini pada diri seseorang. Mungkin kita tak kena. Sebab kita orang yang selalu bercakap, lantang dan sebagainya, kita tak kena. So kita tak rasa. Tapi orang yang kena, dia akan faham betapa pedihnya perkataan-perkataan. Kadang perkataan itu keluar daripada pasangan, keluar daripada ibu bapa, keluar daripada anak-anak, keluar daripada kawan. Tetapi perkaranya adalah sama perkataan yang perlu diberi perhatian. Betapa ramai orang yang jadi depression. Sebabkan apa? Perkataan. Jadi boleh jadi depression dia sebab perkataan dia. Orang bukan sakitkan badan dia. Orang cuma mengeluarkan perkataan. Hancur hidup dia dengan perkataan. Maka betapa perkataan ini diberi perhatian oleh agama. Dalam Quran disebutkan banyak pelbagai tempat berkaitan dengan perkataan. Maka pengajaran yang besar yang kita ambil daripada ayat yang ke 100
ayat yang ke-104 ini adalah agar sentiasa memberi perhatian terhadap setiap patah perkataan. Bukan setiap ayat, setiap patah perkataan yang hendak diungkapkan. Kerana kesannya adalah sangat besar, bukan saja orang biasa, Nabi pun tersakiti dengan perkataan, dan dengan satu perkataan ini mencampakkan seseorang itu ke dalam neraka Jahannam. Kerana dengan satu perkataan yang dikeluarkan tanpa dia fikir panjang, rupa-rupanya perkataan itu adalah perkataan yang Allah tidak redha. Lalu dimasukkanlah dia ke dalam neraka hanya dengan sebab satu perkataan sahaja yang diungkapkan tanpa dia berfikir panjang tentang apa yang nak diperkatakan itu. Allah Ta'ala alam, kita mesti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung mungkin sikit pada minggu hadapan, bahagian belakang ayat ini, apa yang perlu dilakukan setelah mendengar perkataan ataupun diberi perhatian yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim. Baik, saya buka jika ada soalan dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah tak ada. ويقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, maka kita nak beri perhatian bersama-sama kerana selalunya orang yang berada di atas itu lebih perlu mengawasi perkataan dia. Seorang suami perlu lebih mengawasi perkataan dia. Seorang ibu perlu mengawasi perkataan dia terhadap anak-anak. Kan? Ibu bapa kena mengawasi perkataan terhadap anak-anak. Seorang bos kan, ada jawatan yang tinggi sikit di tempat kerja, kena mengawasi perkataan dia kepada orang yang berada di bawah. Seorang jiran kena mengawasi perkataan dia kepada jiran dia yang lain. Bersama-sama mengawasi, berjaga-jaga dengan setiap patah perkataan kita. Jika kita tidak ada pengetahuan tentang suatu perkara itu, lebih baik diam. Kalau tak boleh nak berkata dengan perkataan yang baik, kan, maka Nabi SAW sebutkan falyakul khairan aw liyasmut. Kata perkataan yang baik. Kalau tak ada, lebih baik diam. Kenapa? Bukan diam itu bermakna kita ini orang yang tak fasih bercakap, kan? Tak lantang bercakap, bukan. Tapi kita betul-betul beri perhatian pada setiap patah perkataan kerana kita tak nak amal yang kita dah buat berpuluh tahun ini dihancurkan dengan 1-2 patah perkataan yang kita ucapkan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Moga Allah nilai di sebagai amal yang soleh. InsyaAllah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.